إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi sama-sama kita bertemu di dalam majlis ilmu ataupun muzakarah kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah, hari ini kita di majlis yang ke 62. Alhamdulillah. Dan pada majlis yang lepas kita dah masuk pada kitab as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu perbahasan yang berkenaan dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita telah bincangkan secara lalu, sepintas lalu berkenaan dengan maksud selawat. Kita ulang balik, refresh balik. Maksud selawat dari sudut bahasa adalah as-salah bermaksud ad-du'a. Maksud doa. Dan secara khususnya doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda diangkatkan darjatnya. Dan seperti mana kita maklum, ada satu ayat khusus berkenaan dengan perintah supaya kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat berkenaan adalah satu tashrif, kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada kemuliaan tersebut kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah bincangkan apa maksud selawat Allah, apa maksud selawat malaikat
Dan apa maksud selawat orang-orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara sepintas selalunya maksud selawat Allah kepada baginda Nabi adalah bermaksud rahmat Allah kepada turunnya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ditanya apa maksud selawat Allah kepada Nabi, dan apa maksud selawat malaikat dan juga selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjawab, maksud selawat Allah kepada Nabi adalah Allah Ta'ala memberi, melimpahkan berbagai bentuk karamat, yakni kemuliaan dan juga nikmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kalam Imam Al-Ghazali. Dan maksud selawat para malaikat dan juga kita orang Islam, orang beriman kepada baginda Nabi adalah doa ataupun soal wabtihal, iaitu permintaan dan juga permohonan supaya Allah Ta'ala turut melimpahkan karamat, yakni kemuliaan dan juga berbagai nikmat yang diturunkan kepada baginda Nabi. Yang kita minta nikmat yang diberi pada Nabi tersebut diberikan kepada kita. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan secara sepintas selalunya maksud ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, iaitu wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, dan bersalawatlah kepadanya. Itu adalah satu sirah ataupun ayat perintah, kepada allazina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Kata para ulama khilaf perintah tersebut, ayat perintah tersebut kepada 10 pendapat. 10 pendapat berkenaan dengan perintah tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan perintah tersebut adalah mustahabbah, al-amru lin-nadbi, iaitu perintah yang secara sunat, mustahabbah, yang digalakkan, yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ianya adalah wajibatun fil jumlah bighairi hasrin, yang tidak terhitung berapa banyaknya. Iaitu wajib setiap kali kita mendengar ataupun kita sendiri wajib untuk kita menyebut selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib yang tanpa ada hitung banyaknya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan ianya wajib sekali seumur hidup, seperti mana kalimah tauhid, seperti mana kita mengucapkan kalimah tauhid, itu wajib sekali seumur hidup. Pendapat yang keempat mengatakan ianya wajib ketika mana membaca tasyahud, sebab ianya adalah rukun di dalam solat, dan solat selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada rukun di dalam solat, dan ianya wajib ketika mana membaca tasyahud. Kemudian pendapat yang kelima, wajib di dalam solat, yakni dalam keseluruhan solat tu wajib kita menyebut sekali ataupun beberapa kali selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat di kalangan para ulama Hambali, Hanabilah. Pendapat yang keenam, wajib sebanyak-banyaknya tanpa ada had. Dan pendapat yang ketujuh mengatakan wajib sekali ketika mana di dalam satu majlis, yakni tidak ada keberkatan yang mana sesuatu majlis itu tidak disebutkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib walaupun sekali di dalam sesuatu majlis. Kemudian pendapat yang seterusnya, pendapat yang ke-8, wajib ketika mana membaca doa.
Kemudian pendapat yang ke-9, wajib setiap kali mana ketika mana disebut akan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebutkan dhamir, yang ini kata ganti nama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat jumhur di kalangan para ulama, di antaranya Hanafi, kemudian Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi mengatakan tajibu kullama sami'a dhikrahu min ghairihi aw dzakarahu bi nafsihi. Wajib setiap kali mana kita mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, dan kita sendiri yang menyebut nama Nabi, dan kita wajib untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajama'u min asy-Syafi'iyah, dan kebanyakan para ulama Syafi'i pun mengatakan ia wajib setiap kali mana kita mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita secara semintas lalu. Jadi kita telah baca sebahagian hadis berkenaan dengan perkara tersebut, dan hari ini kita masuk pada bab yang pertama, iaitu bab amri man zukira indahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisolati alaihi wa taslim sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab suruhan untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mendengar namanya disebut. Baik. Dan selawat ni adalah merupakan satu-satunya selawat yang ibadat yang Allah Ta'ala terima tanpa perlu kita ada niat, ataupun kata seorang tersebut dia tak ikhlas. Allah Ta'ala terima ibadat tersebut, yakni selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya salah satu di antara taqarrub atau qurbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap kali kita menyebut nama baginda Nabi ataupun selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang mencintai baginda Nabi, maka ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tengok hadis yang pertama. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab At-Tirmidzi, yakni Sunan Tirmidzi, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, raghima anfu rajulin. Ini adalah satu kinayah, perumpamaan, iaitu raghima anfu rajulin. Maksud dia raghima anfu rajulin maksud melekatkan seseorang tanah, mendekapkan hidungnya ke tanah. Itu perumpamaan, iaitu kinayah an husuliz zul, iaitu perumpamaan seseorang tersebut mendapat menerima penghinaan, iaitu dia meletakkan hidungnya di tanah, menelekatkan sebab tanah tersebut adalah tempat kita memijak, dan kita melekatkan hidung di tanah, itu menunjukkan satu penghinaan, ataupun maksud Allah Ta'ala menghinakan mereka yang zukirtu indahu, yang mana apabila disebutkan namaku kepadanya, dia mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, falam yusalli alayya, tapi dia tidak berselawat kepadaku, iaitu dia telah mendapat satu penghinaan. Allah Ta'ala menghina dia. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan, sebab dia telah mendapat kerugian kerana tidak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang berstatus hasan. Qala wa rawayna fi kitab Sunni
بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni dengan sanad-sanadnya yang baik, yang jayid, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dzukirtu indahu falyusalli alayya, yakni barang siapa yang disebutkan namaku kepadanya, falyusalli alayya, maka berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya marratan, sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu azza wa jalla alaihi biha ashran, maka Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan kita telah sebut pada hadis yang pada majlis yang lepas, iaitu barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala pun turut berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan kita telah maklum akan maksud selawat Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, iaitu Allah Ta'ala memberi rahmatnya, ini mengangkat darjatnya sebanyak 10 kali ganda dan menghapuskan baginya 10 kejahatan dan memberi kepadanya 10 kali kebaikan, 10 gandaan kebaikan. Maka sangat rugilah orang yang melepaskan peluang tersebut. Ini satu ibadat yang sangat mudah untuk diamalkan, tapi dia tak buat. Qala wa rawayna fihi bi isnadin dha'if an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqiya. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang dhaif daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqiya. Barang siapa yang disebutkan namaku padanya dan dia tidak berselawat kepadaku, faqad syaqiya, maka dia termasuk di kalangan golongan yang dicela, yang tercela. Allah, satu peringatan, satu ancaman yang sangat berat. Itu Nabi mendoakan kepada orang yang tak berselawat kepada baginda Nabi sebagai golongan yang dicela, Qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Riwayat daripada kitab Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-bakhil. Apa maksud al-bakhil? Iaitu orang yang menahan hartanya atau menahan sesuatu daripada memberi atau menginfakkan kepada orang yang memerlukan. Itu maksud al-bakhil. Seperti mana kata Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, man dzukirtu indahu, itu maksud bakhil. Baginda Nabi menyebut orang yang sangat kedekut, orang yang sangat loket, orang sangat yang kikir. Itu orang yang apabila disebutkan namaku kepadanya, falam yusalli alayya, maka dia tidak berselawat kepadaku. Itu maksud bakhil. Bakhil iaitu orang yang kedekut, iaitu bakhil level yang tertinggi, kedekut yang teramat sangat. Sebab apa? Sebab li'annahu bakhala ala nafsihi, sebab dia kedekut kepada diri dia sendiri untuk dan mengharamkan kepada diri dia untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat kebaikan
berganda-ganda. Sebab apa? Sebab apabila kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali, Allah Taala akan menggandakan 10 kali gandaan. Itu dia bakhil, dia kedekut kepada diri dia sendiri. Itu maksud yang al-bakhil, iaitu orang yang kedekut. Qala wa rawainahu fi kitab an-Nasa'i min riwayat al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi turut meriwayatkan daripada kitab Sunan An-Nasa'i daripada riwayat Sayyidina Al-Husain, yakni cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Ali radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ni ada ada riwayat yang lain. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi inda hadha al-hadith yurwa an ba'd ahli al-'ilm qala idza shalla ar-rajulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlis ajza'a anhu ma kana fi dhalika al-majlis. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkenaan dengan hadis tersebut, hadis yang maksudkan tentang bakhil tersebut, dia kata dia ta'liq yurwa an ba'd ahli al-'ilmi, diriwayatkan daripada sebahagian para ahli ilmu, sebahagian daripada para ulama, menyebut idza shalla ar-rajulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlis, apabila seseorang lelaki dia berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali saja di dalam sesuatu majlis, ajza'a anhu ma kana fi dzalikal majlis, maka satu majlis tersebut, orang yang berada di dalam majlis tersebut, dia turut mendapat tempias selagi mana lelaki tersebut berada di dalam majlis tersebut. Itu di antara fadilat apabila kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani seorang yang berselawat, orang yang lain pun turut mendapat, turut diterima, itu mendapat keberkatan disebabkan selawat yang disebutkan oleh lelaki tersebut. Baik. Allah, hari ini ada hal sikit. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan sifat salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sifat ataupun cara-cara berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang pada esok, insyaAllah. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan Ustaz Juzaidi. Sebetulnya Ustaz Juzaidi yang mensyarahkan, insyaAllah. Kalau ada salah silap, insyaAllah Ustaz Juzaidi mohon betulkan, insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan sambung esok pada waktu yang sama, insyaAllah. Dan kita akhiri dengan berselawat dengan sirah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon sama-sama kita betulkan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih kepada semua
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan rahmatnya dan menggolongkan kita di kalangan golongan-golongan yang mendapat rahmat, mendapat pandangan rahmatnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.